Yes, baik. This meeting is being recorded. So kita akan record. Ingat kamu boleh bertanya apa juga soalan berkaitan bab ini, dan video kelas ini cikgu akan upload dalam YouTube channel cikgu, iaitu Cikgu Rafi. So kalau kamu nak tengok balik, kamu boleh menonton di YouTube channel cikgu. Iaitu Cikgu Rafi. Sila subscribe, like and share. Sila subscribe, Dah like berapa and share. subscriber cikgu? Apa dia? Dah berapa subscriber cikgu? Oh, sekarang ni dah ada 300 lebih. 300 lebih. Okey lah tu kan. Video-video belajar kan, siapalah yang nak subscribe. Tapi kalau kamu boleh like, subscribe and share, insya-Allah boleh cecah 1000. Kan. Lagi ramai yang menonton. No self-sponsor please. Yeah. Okey. Baik. Yeah, betul. 300 lebih baik daripada 299. Cikgu setuju. Alright. So kita lihat di sini berkaitan. Okey, terima kasih banyak Zaid kerana follow cikgu di IG. InsyaAllah cikgu akan tambahkan konten-konten di IG. Sibuk sikit sebenarnya kan. Fir'aun, maklumlah Fir'aun sibuk. Okey, baik. Kita lihat bab 5 tamadun awal dunia. So kita tahu bahawa 4 lokasi tamadun awal dunia yang kamu kena ingat, jangan lupa. Nama ayah cikgu apa? Of course lah Cikgu Rafi. Cikgu Rafi sejarah. Kan? Okey, baik. Lokasi tamadun awal dunia adalah tamadun Mesopotamia, Mesir Purba, Indus dan juga Huanghe, yang kadang-kadang dipanggil Huangho. Sama je. Mesopotamia, Mesir Purba, tamadun Indus dan juga Huanghe. Dan kita akan lihat perkembangan satu persatu. Di sini kalau kita lihat, peta menunjukkan lokasi 4 tamadun awal dunia, iaitu di sini ada Mesir Purba. Kemudian di sini adalah tamadun Mesopotamia, dan di sini adalah tamadun Indus, dan di sebelah kanan sekali adalah tamadun Huanghe. Tamadun Huanghe. So ada 4 tamadun di sini yang kita telah tunjukkan dalam peta. Jangan silap. Sebab kadang-kadang soalan objektif dia ada bagi peta macam ni tau. Kemudian dia tanya, apakah tamadun ini? Kalau kamu lihat sendiri ke kiri sekali, itulah tamadun Mesir. Yang di tengah ni tamadun Mesopotamia. Yang di kawasan Lautan Hindi ke atas ni, so di kawasan negara India ni, inilah tamadun Indus. Dan sebelah kanan sekali kan, itu tamadun Huanghe. Kena ingat tu. Baik. Kemudian kita teruskan dengan tamadun Mesopotamia dulu. Tamadun Mesopotamia, kena ingat yang ini. Ini definisi. Apakah maksud Mesopotamia? Mesopotamia bermaksud tanah di antara dua sungai. Ingat tu. Tanah di antara dua sungai. Sungai apa? Sungai Tigris dan juga Sungai Euphrates. Sungai Tigris dan Sungai Euphrates. Sebab itu nama Meso. Satu lagi perkataan yang kamu belajar Meso apa? Kamu ingat tak zaman prasejarah? Kamu belajar Mesolitik. Betul? Mesolitik maknanya zaman batu pertengahan. Ingat, Mesolitik zaman batu pertengahan. Mesopotamia, tanah di tengah-tengah antara dua sungai. Sungai Tigris dan Sungai Euphrates. Senang nak ingat. Mesopotamia. Yes. Itu dia ya. Ya. Dan tamadun Mesopotamia bermula di kawasan wilayah selatan, iaitu di Sumer, dan orang Sumeria lah yang telah berhijrah ke wilayah ini dan membina pertempatan serta menjalankan aktiviti pertanian. Dan di kawasan Sungai Tigris dan Sungai Euphrates ini terdapatnya kawasan subur yang luas dipanggil Bulan Sabit Subur. Bulan Sabit Subur, iaitu terletak di antara Laut Mediterranean dan Teluk Parsi. So kalau kita lihat, mungkin ada tak peta kat sini? Oh, tak ada. Mungkin kita boleh lihat di bahagian atas ini. Kalau kamu lihat di sini, dia ada bentuk bulan sabit sebenarnya di kawasan Mesopotamia. Dalam buku teks ada tunjuk. Tapi nanti tak apa, nanti kita tengok. Baik.
Struktur bandar ini dibina daripada tanah liat yang dijadikan bata dan tempat ibadat dibina. Tempat ibadat itu berbentuk piramid dinamakan sebagai ziggurat. So kalau kamu kena ingat perkataan ziggurat. Ziggurat itu apa? Tempat ibadat, tempat sembayang lah. Tempat sembayang bagi masyarakat Mesopotamia berbentuk piramid. Okay. Dan antara kalau kita lihat daripada awalnya, okey, pada awalnya berbentuk perkampungan dan daripada situ menjadi bandar dan menjadi negara kota. Dan antara negara kota ni maknanya negara yang dikelilingi oleh tembok dan ada pintu gerbang. Nak masuk ada pintu gerbang. So itu dipanggil sebuah negara kota. So negara yang ada kota itu antaranya seperti negara kota Ur. Dan negara kota Ur ini menjadi pusat perdagangan dan pelabuhan. Banyak tahu negara kota waktu itu, Mesopotamia. Ada Ur, Kish, kemudian ada Babylon, kemudian ada banyak lagi. Banyak lagi. Jadi salah satunya adalah Ur. Itu Mesopotamia. Mesir Purba. Kalau kita lihat tamadun Mesir Purba pula terletak di kawasan lembah Sungai Nil. Dan Sungai Nil adalah sungai terpanjang di dunia. Sejauh 6,600 kilometer dan piramid serta Firaun lah. Piramid serta Firaun adalah tinggalan terkenal tamadun ini. So tamadun Mesir Purba ada 3 tahap. Ingat ada 3 tahap, ada 3 stage. Stage yang pertama pada fasa yang pertama adalah kerajaan purba. Kemudian kerajaan pertengahan dan seterusnya kerajaan baru. So ada 3 stage. Kalau kamu nak highlight kan boleh dengan bulatkan. Okey, iaitu kerajaan purba, kerajaan pertengahan dan juga kerajaan baru. Itu adalah 3 tahap pemerintahan kerajaan. Dan kalau kita lihat, kenapa Mesir dikatakan sebagai hadiah Sungai Nil? Hadiah iaitu Mesir dikatakan sebagai hadiah Sungai Nil kerana Sungai Nil telah membanjiri kawasan-kawasan sekitar tamadun Mesir ini yang membawa lumpur berwarna hitam menyebabkan tanah di situ subur untuk pertanian. Bila dah boleh bercucuk tanam di tepi-tepi sungai itu, maka Sungai Nil akan membekalkan sumber makanan, terutamanya ikan kepada penduduk. Selain daripada itu, Sungai Nil juga menjadi sumber perhubungan dan pengangkutan terpenting. Jadi sebab itu kalau kita lihat kebanyakan tamadun dunia ni bermula di tepi sungai. Memang. Sebab apa di tepi sungai? Tanah dia subur. Kemudian ada air. Kemudian sungai itu boleh jadi pengangkutan. Kemudian juga terdapat banyak ikan. So itu adalah menjadi sumber makanan. Kalau kita sekarang ni kita tak duduk tepi sungai. Kita duduk di bandar. Sebab apa? Bandar ada pasar raya. Bandar ada mall. Kemudian bandar ada jalan raya. Ada elektrik. Ada bekalan air. Sebab itu kita tinggal di bandar. Ada sekolah. Jadi zaman sekarang ni orang tak nak tinggal di tepi sungai dekat atas gunung ke apa semua. Sebab apa? Tak ada shopping mall, tak ada Tesco, tak ada 99 Speedmart. Okey. Dia nak cari sesuatu tempat yang mudah untuk dapatkan semua sumber makanan. Jadi sebab itu berbeza antara dulu dengan sekarang. Dulu dengan sekarang berbeza. Baik. Okey, kita lihat kerajaan purba Mesir. Okey, kerajaan Mesir purba sebenarnya bermula daripada perkampungan petani dan membentuk 2 buah kerajaan. So ada terdapat kerajaan utara dan kerajaan di selatan. Utara Sungai Nil dan selatan Sungai Nil. Jadi kedua-dua kerajaan ini telah disatukan oleh Raja Menes. Ingat nama ni, Raja Menes. Yang telah menawan kerajaan utara, dan Raja Menes ini telah membuka bandar Memphis yang kemudiannya menjadi ibu kota kerajaannya. Itu di Mesir purba. Okey, ingat Raja Menes dan juga ingat bandar Memphis.
Itu kerajaan purba. Ya, betul, bagus. Ada baca tentang Raja Menes, betul. Okey. Kemudian kerajaan yang kedua, tadi kerajaan purba, ingat tadi kerajaan purba. Sekarang ni yang kedua kerajaan pertengahan. Okey. Okey, right. Salah nampak. Okey, baik. Kerajaan pertengahan pula pada zaman ini berlakulah perkembangan bidang kesusasteraan dan ukiran. Kerajaan pertengahan meluas hingga ke selatan Sungai Nil dan kekuatan raja lah yang telah membawa kestabilan dan kemakmuran ekonomi. Baik, cikgu nak bagi tahu, nak tanya kamu lah, kestabilan maknanya raja itu memerintah dengan stabil dan aman. Tetapi cikgu nak tanya, apa maksud kemakmuran? Apa maksud kemakmuran? Apa maksud kemakmuran? Boleh tulis dalam grup chat. Apa maksud Makmur. kemakmuran? Kestabilan. Salah. Okey. So siapa yang pernah belajar dengan cikgu, yang selalu belajar dengan cikgu, dia akan tahu bahawa sebenarnya kemakmuran ini sebenarnya bermaksud bermaksud apa? Bermaksud kemewahan. Kemewahan ataupun kekayaan. Itulah maksud kemakmuran. Maknanya aman dan makmur, maknanya aman dan mewah. Aman dan makmur maknanya aman dan kaya. Kena ingat tu. So makmur tu maknanya kaya, mewah. Mewah dengan apa? Mewah dengan sumber-sumber hasil bumi, hasil pertanian. Sebab itu dia mewah ataupun makmur. Ingat tu, sebab ramai pelajar yang tak tahu. Dia main hentam je, makmur tu aman, makmur tu stabil. Tak. Makmur tu sebenarnya mewah atau kaya. Okey? Jelas kat sini. Maknanya kerajaan pertengahan, okey, raja-raja dia telah membawa kemewahan kepada kerajaan Mesir purba. Kerajaan Mesir pertengahan. Dan kalau kita lihat di sini, iaitu ibu kota kerajaan ini adalah Thebes, dan pemerintahnya menggalakkan kegiatan perdagangan menggunakan jalan sungai. Dan kerajaan pertengahan ini telah mengadakan hubungan perdagangan dengan Nubia, dan para pedagang yang melalui jalan perdagangan Mesir, menghadapi ancaman serangan penjahat. Selalu para pedagang yang naik kapal melalui sungai Nil ini selalu diserang penjahat. So Raja Mesir ni baik tau. Dia bertindak dengan apa? Dia hantar tentera untuk melindungi pedagang. Dan penduduk-penduduk Mesir membina kubu sepanjang sungai Nil. So mereka juga mengambil alih kuasa kota Nubia. Bermakna di sini Raja Mesir ini bijak. Dan juga dia mengambil berat. Kalau ada para pedagang yang diserang oleh penjahat, dihantar tentera pergi tangkap penjahat-penjahat itu dan jaga keselamatan para pedagang. Hebat kerajaan Mesir bahagian kerajaan pertengahan ini. Memang hebat. So siapa kata Mesir tu atau Firaun tu jahat? Tak semuanya. Baik. Kemudian daripada kerajaan pertengahan diteruskan dengan kerajaan baru, dan kerajaan baru muncul apabila golongan bangsawan memerintah Mesir. Kalau ada yang tanya, cikgu, golongan bangsawan ni apa? Golongan bangsawan ni adalah golongan yang berpangkat tinggi dan juga memiliki kekayaan dan pengaruh. So itu dipanggil golongan bangsawan. So golongan bangsawan inilah pemerintah kerajaan baru itu, pemerintahnya digelar Firaun. Firaun ni sebenarnya istilahnya untuk raja. Kalau macam di Malaysia, raja-raja kita panggil sultan, betul tak? Raja kita dipanggil sultan. Kalau di Arab, pemerintah itu dipanggil khalifah. Betul. Dipanggil khalifah. Tapi kalau semasa pemerintahan Mesir dulu, dia punya sultan, dia punya raja dipanggil Firaun. Firaun ya. So pemerintah dia yang digelar Firaun telah membentuk pasukan tentera yang kuat bagi mematahkan serangan orang luar, dan raja yang terkenal semasa zaman kerajaan baru Mesir ini ialah Ramses ataupun dipanggil Firaun Ramses.
Dan Firaun Ramses inilah telah membina banyak monumen yang terkenal seperti berhala. Dan zaman kejatuhan kerajaan baru Mesir ini bermula apabila Ramses yang kedua memerintah. Dan menurut pembacaan dan kajian cikgu sendiri bahawa Ramses kedua inilah Firaun yang mana telah ditenggelami oleh air laut apabila Firaun Ramses ini mengejar Nabi Musa. Dan Nabi Musa telah membelah laut. Kemudian apabila Nabi Musa telah berjaya menyeberangi laut, kemudian diikuti pula, dikejar pula oleh Firaun dan tentera-tenteranya, maka laut itu, kedua-dua itu telah pun melemaskan Firaun dan angkatan tenteranya. Yes, betul Kisha. Maksudnya dulu kerajaan purba dengan kerajaan pertengahan diperintah oleh raja dan kerajaan baru diperintah oleh golongan bangsawan. Betul. Betul tu. Okey, so di manakah istilah Firaun tu keluar? Semasa kerajaan baru. Kerajaan baru ya. Adanya istilah Firaun. Baik. So kita habis dengan kerajaan di tamadun Mesir. Mesir purba ya. Okey, kemudian kita teruskan dengan tamadun Indus. Baik, cikgu, kenapa nama dia tamadun Indus? Sebab terletak di lembah sungai Indus. Kalau ada yang bertanya, cikgu, lembah tu apa? Lembah tu bermaksud kiri dan kanan sungai. Macam kita Lembah Kelang kan, macam cikgu sekarang ni tinggal di Subang Jaya, so Lembah Kelang. Kita ni berada di Lembah Kelang. Lembah Kelang ni apa? Maknanya di kiri dan kanan Sungai Kelang. So lembah Sungai Indus maknanya di kiri dan kanan Sungai Indus. Terletaknya tamadun Indus. Dan lembah Sungai Indus ni mempunyai 2 musim yang ekstrim, iaitu ada musim hujan yang akan membawa banjir dan musim kering yang membawa kemarau. Betul Zahra. Lembah tu maknanya kiri dan kanan, surrounding sungai itu. Itu dipanggil lembah. Lembah sungai. Okay. Baik. So kedua-dua musim ini menyebabkan tanaman musnah dan lembah sungai Indus memang aktif dalam pertanian. Mereka bercucuk tanam seperti gandum, barley dan kapas. Ingat tamadun Indus mereka tak tanam padi. Sebab apa? Sebab orang-orang Indus dia tak makan nasi. Tapi dia tanam pokok gandum. Untuk apa? Gandum itu Roti. Gandum itu akan dibuat tepung dan mereka akan makan roti. Diorang suka makan roti. Chapati. Bukan chapati. Dia macam roti nan. Roti nan tu, itu diorang makan. Roti nan. Cikgu pernah tengok diorang makan roti nan tau. Roti nan kat sebelah, dia gulung-gulung roti nan. Sebelah sini makan ayam. Macam tu makan. Dia orang punya makan. Kan? Roti nan tu bukan makan sekeping makan 2 atau 3 keping. Sekali makan 2-3 keping. Kita makan roti nan siap potong-potong lagi, makan sikit. Kita makan sikit-sikit, dia makan gulung-gulung bang. Sebab itu badan dia orang besar-besar. Okey, baik. Kemudian kita lihat hubungan perdagangan berlaku antara penduduk Sungai Indus dengan penduduk di bahagian selatan Mesopotamia. Maksudnya apa? Maksudnya telah berlaku hubungan perdagangan antara tamadun Indus dengan tamadun Mesopotamia. Dah ada hubungan perdagangan ya. Sebab itu mereka berkembang menjadi bandar dan terdapat 2 buah bandar terancang yang terkenal. Ingat tamadun Indus terkenal dengan bandar terancang iaitu Mohenjo-daro dan Harappa. Dan pada tahun 1750 sebelum Masihi, tamadun Indus mula mengalami kemerosotan. Okey, tolong highlightkan Mohenjo-daro dan Harappa ini sangat penting. Kerana apa? Ianya adalah bandar terancang. Bandar yang well planned. Inilah dia contoh gambar binaan bangunan Mohenjo-daro. Nampak tak? Semua berpetak-petak, berjalan jalan raya yang lurus. Kemudian dia ada rumah,
Okey. Baik. So Sasi tanya, apa itu kemerosotan? Kemerosotan tu maknanya keruntuhan. Okey, keruntuhan atau kemusnahan kerajaan itu. Itu tandanya kemerosotan. Right? Bagus soalan tu. Sebabkan apa? Okey. Sebenarnya tamadun Indus dikatakan merosot kerana mereka mengalami banjir besar yang telah memusnahkan kawasan pertanian dan kawasan perumahan itu, menyebabkan mereka berpindah ke lembah Ganges, dan di lembah Ganges mereka memulakan tamadun India yang akan kamu belajar dalam bab 7. Yes, yang akan kamu belajar dalam bab 7. So siapa yang dah belajar dengan cikgu, dia tahulah bab 7 ada tamadun India kan. Jadi so di situlah dia orang mulakan tamadun tu semula. Yes. Okey, tamadun Huang He. Kita lihat di sini tamadun Huang He. Okey, Huang He. Kalau kita lihat, dia terbina di dua sungai utama, iaitu di Sungai Huang He, okey, atau dikenali sebagai Sungai Kuning, dan satu lagi adalah di Sungai Yangtze. Okey, Sungai Huang He dan Sungai Yangtze. Huang He sebenarnya bermaksud Sungai Kuning. Kenapa kuning? Sebab banyak lumpur kekuningan yang subur. Bukan kuning sebab benda lain. Bukan kuning sebab najis ke apa. Bukan. Okay? Bila korang sebut lumpur yang kuning, korang fikir yang bukan-bukan. No, 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 no. Okay? Lumpur kekuningan. Okay? Baik. Kemudian, penempatan dan aktiviti penduduk. Okey, sungai memang jadi nadi utama dalam pembentukan tamadun Huang He. So masyarakat awal Cina macam mana ada lumpur kuning bukan brown ke? Okey, sebenarnya lumpur tu kuning. Memang kuning. Lumpur tu dia kalau dia brown, lama-lama bila dicampur dengan air dia menjadi kuning. Dia jadi yellow lah, yellow. Baik. So kalau kita lihat di sini, masyarakat awal Cina telah membina pertempatan dan menjalankan aktiviti pertanian dan penternakan binatang, selain mengumpul hasil hutan dan berburu di sepanjang Sungai Huang He. So penduduk di kawasan ini turut menghadapi banjir disebabkan oleh limpahan air Sungai Huang He yang telah menenggelamkan keseluruhan kampung itu. So sebab itu Sungai Huang He ni selalu banjir. Dan antara kerajaan awal iaitu tamadun Huang He telah bermula kira-kira 4000 sebelum Masihi. Terdapat 3 kerajaan awal. So ingat so boleh bulatkan atau highlightkan kerajaan awal ini. Yang pertama dinasti Jia, yang kedua Shang, dan yang ketiga Zhou. So ada 3 Jia, Shang dan juga Zhou. So perkembangan pertempatan kerajaan awal ini telah melahirkan beberapa buah bandar Huang He. Antara bandar Huang He yang paling penting ialah Anyang. Bukan Anyang Seo, bukan. Itu Anyang Haseo tu Korea. Okey, ini ramai yang pelajar-pelajar ni yang kaki K-pop ni kan. Suka tengok K-pop. Okey, Anyang Haseo, bukan. Ini bandar Anyang. Anian saya. Oh, boleh juga anian saya. So, bandar ini merupakan pusat kerajaan dinasti Shang, dan semasa dinasti Zhou, tamadun ini tersebar sehingga ke bahagian selatan Sungai Yangtze. So memang besar. So itu kita kata sebagai background kepada keempat-empat tamadun. Keempat-empat tamadun ya. Iaitu kalau kita lihat di sini, iaitu berkaitan dengan tamadun. Yang pertama tamadun Mesopotamia, iaitu tanah di antara dua sungai dan ada zigurat. Kemudian yang kedua kita lihat tentang tamadun Mesir Purba. Ada 3 kerajaan Mesir Purba, iaitu kerajaan Purba, kerajaan Pertengahan dan kerajaan Baru. Dan yang ketiga kita belajar tamadun Indus, iaitu berkaitan dengan bandar terancang Mohenjo-daro dan Harappa. Dan yang keempat tamadun Huang He, di mana terletak di Sungai Huang He, dan juga ada 3 kerajaan iaitu Jia, Shang dan juga Zhou. Ada 3 kerajaan yang besar.
Okey. Kalau kamu ada sebarang soalan boleh bertanya terus dalam grup chat kalau ada soalan boleh bertanya terus. Baik. So kita nak lihat apakah sumbangan-sumbangan tamadun awal ini. Apakah sumbangan mereka? Banyak sumbangan-sumbangan mereka antaranya kalau kita lihat apakah sumbangan kerajaan ini? Baik. Kita lihat. Sumbangan kerajaan ini dari sudut pemerintahan dan pentadbiran. Kita tengok tamadun Mesopotamia. Negara kota diperintah oleh raja. Dan negara kota bersatu membentuk empayar yang pertama, dan di tamadun Mesopotamia inilah kalau kita lihat lahirnya undang-undang. Wow, ada law dipanggil Kod Undang-Undang Hammurabi. Ingat Kod Undang-Undang Hammurabi itu Mesopotamia. Itu pemerintahan dan pentadbiran. Bagaimana dengan Mesir Purba, cikgu? Mesir Purba pula iaitu kod tu apa? Kod undang-undang. Kan undang-undang ni ada dia punya kod macam kalau dalam Malaysia kita ada dalam perlembagaan dipanggil perkara 12, perkara 13, perkara 15 berkaitan dengan agama Islam iaitu menjadi agama rasmi. Perkara ke-16 iaitu bahasa rasmi ialah bahasa Melayu. So yang section 1A, B, 12 semua tu kan. Kalau yang section tu itu juga adalah kod undang-undang. Beserta hukuman dia. Jadi tamadun Mesopotamia pun ada kod undang-undang tau. Dan kod undang-undang itu telah dimulakan oleh Raja Hammurabi. Hammurabi ni apa cikgu? Hammurabi itu nama raja dia, iaitu Raja Hammurabi, iaitu raja yang telah membuat undang-undang ini. Ingat tu. Itu di mana? Mesopotamia. Yes. Dia ada banyak lah. Dia punya kod undang-undang ni memang banyak. So itu di Mesopotamia. Kalau di Mesir Purba, ada tak undang-undang ni? Di Mesir Purba, tak ada. Sebab semuanya Fir'aun. Sebab Fir'aun memerintah negara seperti kuasa Tuhan. Itu yang kamu nampak. Oh, Fir'aun jahat. Sebab apa? Dia memiliki kuasa seperti Tuhan. Dan Fir'aun ini dia adalah raja berkuasa mutlak dan dia ada pandangan kehidupan selepas mati. So mereka akan menghormati mayat untuk dikebumikan. Sebab itu, kalau kamu tengok Fir'aun, dia ditanam di mana? Ditanam di dalam piramid. Sebagai apa? Tanda penghormatan. Dia tanam Ya, dia tanam dalam tu. Bukan dimumiakan. Dia dimumiakan kemudian tanamlah dalam tu. Dimumiakan kemudian ditanam. Tanam dalam piramid. Nampak tak? Rupa-rupanya piramid itu adalah kubur Firaun. Bayangkan kalau piramid tu kubur Firaun, kubur punyalah besar macam tu, agak-agak istana dia besar mana? Kubur pun dah besar macam tu, istana dia agak-agaknya besar mana? Kan? Mungkin istana dia mungkin sebesar apa tak? Macam mana nak masuk dan tanam? Maknanya kuasa mutlak ni maksudnya adalah dia total power. Segala kuasa kena tanya dia. Maknanya segala keputusan kena tanya dia. Sebab dia yang kita kata sebagai absolute monarch ataupun absolute kita kata berkuasa mutlak. Total kuasa pada dia. So istana dia ada lagi ke sekarang? Tak ada. Tak ada, istana tak ada. Tapi bayangkan kalau macam kita sekarang ni kan, kubur kita ialah tak panjang pun 7 kaki je kan. Kubur-kubur kita yang ada. Rumah kita lagi besar daripada kubur, betul? So kalau Fir'aun, kubur dia sebesar piramid, agak-agak rumah Fir'aun tu, istana Fir'aun tu besar mana? Lagi besar lah kan, betul? Lagi besar rumah dia. Toilet. Siap-siap air bulan, toilet dia pun sebesar dewan. Toilet sebesar dewan. Bilik tidur sebesar mana? Tak tahulah sebesar mana. Toilet bilik mandi. Toilet lah, bilik mandi kan. Itu kalau daripada bilik nak pergi ke toilet tu, mau berlari tu. Kan? Tak sampai lagi dah tercicir. Baik. Seterusnya.
Okay. So okay. So dah tak ada sebab musnah. Dah musnah ya. Dah musnah. Okay. Baik, kemudian tamadun Indus. Tamadun Indus, okey, tadi Mesopotamia ada raja, tamadun Mesir ada Firaun. Tapi tamadun Indus tak ada raja. Ni uniknya. Tamadun Indus tak ada raja Tamadun Indus ada apa? Iaitu ada golongan pendeta. So golongan pendeta ni adalah golongan-golongan agama. Yang mempunyai pengaruh dalam bidang keagamaan dan pentadbiran. Menteri pun tak ada tamadun Indus ni, tak ada. Mesir Purba ada raja ke? Ya, ada raja. Dan rajanya digelar Buat Firaun. raja tu. Ya, Firaun tu raja lah sebenarnya. Macam kamu tanya Sultan. Sultan tu raja ke? Ya, Sultan tu raja lah. It's just Kita another pakai name. kat kepala tu. Yes, inilah dia. Firaun. Ni Firaun. Kan. Sesiapa yang menyembah aku potong kepala dia. Siapa suruh? Cikgu bukan Tuhan okey, pergi solat. Okey. Ya betul. Okey. Right. So itulah dia, betul. Baik, kemudian okey, tamadun Indus ada pendeta. Ingat raja dia berbeza-beza tau. Okey, tamadun Mesopotamia ada raja, tamadun Mesir Purba ada Firaun, kemudian tamadun Indus ada pendeta dan juga tamadun Huanghe. Okey, tamadun Huanghe juga ada raja. Ada raja kat sini. So kalau kita lihat sistem politik berasaskan negara kota dan masyarakat serta keluarga merupakan unsur penting. So kalau kita lihat di sini pembahagian kelas sosial, kuasa raja datang dari syurga dan raja berkuasa dalam bidang ekonomi dan politik dan juga agama. So itu tamadun Huanghe, raja. Itu dari sudut pemerintahan dan pentadbiran. So ada beza empat-empat ni. Dari sudut kegiatan ekonomi, kita tengok ekonomi di Mesopotamia ditadbir secara berpusat oleh golongan agama dan raja. Kerajaan akan menentukan jumlah tanaman dan bilangan petani. Kerajaan yang tentukan. Wujud pekerjaan seperti pegawai, petani, juru kira dan hamba. Maknanya ekonomi dia pertanian. Kemudian untuk tamadun yang kedua iaitu tamadun Mesir Purba, juga pertanian. Majoriti penduduk ialah petani, petani bayar sewa tanah kepada raja dan ada juga perdagangan. Indus juga pertanian. Iaitu tanaman utama ialah gandum dan barley, ada haiwan ternakan seperti lembu dan kambing, ada kegiatan tenunan kain dan kerja logam dan ada perdagangan. Dan untuk tamadun Huanghe, tumpuan utama ialah pertanian sekoi dan tanaman padi. Dan tanaman utama lain ialah gandum dan barley. Juga ada haiwan ternakan seperti lembung, kambing dan babi. Okay, dan babi. So, secara umumnya, kegiatan ekonomi bagi keempat-empat tamadun ni sama je. Iaitu semuanya bergantung kepada pertanian. Dan ada sikit-sikit perdagangan. Itu kesimpulan dia. Nampak tak? Senang je. Dan diorang ada teknologi ke cikgu? Yes, diorang dah ada sains dan teknologi. Hebat. Contohnya kita lihat untuk tamadun Mesopotamia, diorang dah ada sistem tali air tau. Diorang boleh korek daripada sungai, diorang korek untuk buat satu laluan air untuk masuk ke dalam kawasan pertanian mereka. Itu namanya sistem tali air. Mereka mencipta roda, sauh dan juga bajak untuk membajak tanah. Roda tu pakai batu yang dorang buat. ya betul. Kemudian Batu sistem nak nombor berasaskan 60. Roda bulat tu yang bergerak tu lah. Dan sistem nombor berasaskan 60. Tak boleh, mesti tak ada gerak kan. Boleh. Tapi sebenarnya yang kamu nampak tu macam batu kan. Tapi sebenarnya dia buat pakai kayu. Supaya ringan dan mudah bergerak. Yes. Baik. Sistem nombor berasaskan 60 ni macam mana cikgu? Tu. Kamu tengok
okey 60 saat 1 minit, 60 minit 1 jam. Betul? So 60 tu, sistem 60 itu telah bermula daripada tamadun Mesopotamia. Sistem nombor berasaskan 60 dan ada kalender 12 bulan. Mereka mencipta emas, mencipta kertas daripada papyrus. Itu sumbangan teknologi bagi tamadun Mesopotamia. Ini Mesopotamia. Yang ini adalah Mesopotamia. Mesopotamia. Kalau Mesir Purba, iaitu kemajuan matematik dan geometri, kemahiran dalam bidang perubatan. Siap ada katalog tau. Katalog untuk ubat-ubatan. Zaman Mesir Purba dah ada. Kemudian mereka membina terusan dan pengairan. Mereka dah buat kalender tahunan, 365 hari dalam setahun, dan mereka mencipta kertas. Sama juga. Maknanya di sini kalau kita lihat apa tau? Iaitu tamadun Meso ada kalender, tamadun Mesir pun ada kalender, kemudian ada kertas, dan juga Mesir Purba pun ada kertas. Sama. Cuma tamadun Meso ada roda. Itu unik dia. Kalau kita tengok tamadun yang ketiga iaitu Indus, kota dibina mengikut grid yang tepat, adanya sistem perparitan dan pembentungan. Maknanya rumah-rumah perumahan di Indus tu, dia ada laluan air, ada parit yang lurus, rumah disusun. Maknanya itulah bandar terancang tamadun Indus. Juga ada kalender tahunan 365 hari dan juga mencipta kertas. Juga mencipta kertas rupanya. Dan yang terakhir iaitu tamadun Huanghe kat sini. Yang ini Huanghe. Mereka telah mencipta sutra. Sutra ialah kain, ya. Kain sutra, mencipta peralatan daripada besi, penciptaan wang shilling, penciptaan kompas magnetik. Kompas magnetik dibuat oleh tamadun Huanghe. Dan peningkatan pengangkutan jalan dan terusan. Maknanya, kalau kita lihat, sebenarnya hanya di tamadun Huanghe saja tak ada cerita pasal kalender dan kertas. Tapi tamadun-tamadun lain ada kalender dan ada kertas. Itu kesimpulan yang kita boleh buat. Bagus kan? Baik. Dan sikit lagi kita lihat, daripada kesenian dan kesusasteraan. Tamadun Mesopotamia ada tulisan dikenali cuneiform. Ingat tu. Kalau Mesopotamia, cuneiform. Ya betul. Cuneiform. Dan penduduk dia telah menukilkan puisi. Menukilkan ni maknanya menulis puisi. Dan ada rekaan patung untuk mengingati pemimpin. Kalau di tamadun Mesir Purba, tulisan dia adalah tulisan hieroglif. Ingat cuneiform adalah untuk tamadun Mesopotamia. Hieroglif Mesir Purba. Ada lukisan juga di tembok batu sebagai lukisan dinding dan juga di kawasan perkuburan. Kan dekat piramid kan ada dia punya lukisan-lukisan ataupun tulisan-tulisan berbentuk burung lah, batu lah, matahari lah apa semua kan. Itu adalah hieroglif. Itu hieroglif. Tamadun Mesir Purba. Kemudian tamadun Indus ada tulisan piktograf. Piktograf. Dan juga mereka menghasilkan balang yang mempunyai ukiran geometri dan motif alam. So kalau di Indus, piktograf. Dan yang terakhir iaitu di tamadun Huanghe, adanya penulisan berasal daripada piktograf dan juga kita lihat hasil ciptaan mencipta puisi yang romantik. Lirik diolah dalam pelbagai bentuk tradisi dan masyarakat dan hasil kesenian dilukis pada tembikar. Bermakna di sini diperkenalkan ada 3 jenis tulisan: cuneiform, hieroglif dan piktograf. Nampak tak? Piktograf yang dibuat di tamadun Indus dan juga tamadun Huanghe. Kalau tamadun Mesir Purba, hieroglif.
Kalau tamadun Mesopotamia, kuniform. Yes. Dan yang terakhir, binaan dan bangunan yang dibina pada setiap tamadun. Okey, kena ingat tadi cikgu cakap apa? Zigurat. Zigurat dicipta pada tamadun Mesopotamia sebagai rumah ibadat dan mereka ada taman tergantung Babylon iaitu hanging garden. Hanging garden nampak macam taman tu tergantung tapi sebenarnya tak tergantung pun. Tapi dia ditutupi oleh awan dan juga kabus di bawah menyebabkan seolah-olah dia nampak tergantung. Okey. Jadi itulah taman tergantung. Baik, kemudian untuk di Mesir Purba adanya piramid, Sphinx dan juga tempat ibadat. Sphinx tu kita tahu kalau piramid tu piramid lah kan, yang segitiga tu kan. Kalau Sphinx iaitu berbentuk yang mana? Yang ada kepala singa tu. Yang ada kepala singa tu kan. Yang dia macam ni juga kan. Yang ada kepala singa dia buat macam ni ah. Sama tak? Sama tak? Sama kan? Daripada tepi. Dia yang kepala singa tu, yang ada singa macam tu kan. Itu Sphinx. Okey. Baik. Kemudian untuk tamadun Indus tapi tak ada hidung. Ya, yang ini ada hidung lah. Yang tu tak ada hidung. Yang ini ada hidung. Okey. Baik. Kemudian tamadun Indus ada kolam mandi besar dan kota itu dibina mengikut grade yang tepat, dan ada sistem pipe dan pembentungan, ada dewan perhimpunan. Maknanya kita kata bahawa pembinaan di bandar di tamadun Indus lengkap dengan ada kolam mandi awam, boleh mandi beramai-ramai. Mandi beramai-ramai. Jelapang tu sebenarnya adalah kawasan pertanian. Kawasan pertanian gandum di luar daripada bandar, itu panggil jelapang. Kemudian ada kota dibina mengikut grade yang tepat, ada pipe bawa masuk ke dalam rumah masing-masing. Kemudian ada sistem pembentungan najis di setiap rumah. Ada dewan perhimpunan untuk mesyuarat. Maknanya apa? Tamadun Indus ni memang hebat dalam bandar terancang. Yes, ada kolam mandi awam, kolam mandi besar. Bila kita sebut, kolam mandi awam, iaitu tempat kolam mandi beramai-ramai. Semua kata, kolam mandi, mandi beramai-ramai. Yang korang mandi kat swimming pool tu mandi beramai-ramai lah tu. Yang korang mandi kat sawi piramid, sawi lagoon, kemudian mandi dekat wet world, tu mandi beramai-ramai lah tu. Kan? Kan? Tapi pakai baju, memanglah yang itu pun pakai baju. Kau ni kan. Kan. Tapi Zara, hati-hati ya. Kan? Pakai baju saja tak boleh. Kan? Tak boleh. Kena pakai seluar. Kan? Kalau pakai baju saja tak pakai seluar pening. Jangan. Don't. Don't. Baik. So itu tamadun Indus. Kan. Baik. Kemudian untuk tamadun Huanghe. Tamadun Huanghe kekurangan seni bina monumen dan bandar pertama untuk tamadun Huanghe dibina pada zaman dinasti Shang, iaitu bandar Anyang tadi cikgu sebut bandar Anyang kan. Dan kajian ahli arkeologi mendapati istana dan tempat ibadat dibina di tengah-tengah bandar. Maknanya setiap tamadun ada sumbangan daripada segi binaan bangunan, ada sumbangan daripada segi tulisan, ada sumbangan daripada segi teknologi, ada sumbangan daripada segi kegiatan ekonomi dan juga sumbangan dari segi pemerintahan. Jadi dengan itu tamatlah bab yang ke-5. Simple. Itu je bab 5. Nampak tak? Kesimpulannya kita telah belajar tentang latar belakang bab 5, tamadun-tamadun awal, iaitu 4 ini, dan juga kita tengok sumbangan-sumbangan dia. Yes. Simple habis. Okey. So Zahra Syazmin tanya, cikgu, tamadun mana yang paling maju? Di antara keempat-empat ni, sebenarnya empat-empat ni maju. Empat-empat ni yang kita kata maju, tetapi yang kita kata yang paling maju, yang terkenal, benar-benar terkenal lah
adalah tamadun Mesopotamia. Sebab tamadun Mesopotamia adalah tamadun yang paling awal. Dan kemajuan dia iaitu dia telah mencipta roda. So roda itu telah menjadi alat pengangkutan. Dan telah membuat kincir air, kincir angin semua daripada roda. So telah mewujudkan ciptaan-ciptaan lain. So sebab itu tamadun Mesopotamia dikatakan sebagai tamadun yang paling maju dan kita kata paling awal lah. Tamadun Mesopotamia. Yes. Dan tamadun Mesopotamia juga jatuh juga. Okey, semua tidak ada yang kekal di dunia ini ya. Tamadun pun akan jatuh. Tamadun Mesopotamia pun jatuh. Tamadun yang kita ada sekarang ni pun juga satu hari nanti akan jatuh. Semua tamadun akan jatuh. Bila kita tak tahu. Okey. So itu dikatakan sebagai tamadun. Baik, ada soalan lain nak tanya? Silakan. Berkaitan apa juga soalan sejarah. Silakan kalau nak tanya. Ada buat quizzes tak? Ada buat quizzes tak? Nak buat quizzes ke? Sebab nanti kalau katakan buat quizzes nanti Lebih masuk. bukan, ada yang tak boleh masuk. Sebab katanya nanti lagging lah, kemudian Apa buat je? lewat lah, macam mana? Yelah, Nanti macam marah sebab tak bila dapat masa masuk boleh buat. pasal Okay, so macam mana? Buat timeline. Cikgu buat puasa meeting. Diorang boleh buat bila-bila masa je. Oh, suka Jangan hati bagi buat kau. Amboi, suka hati kau Nanti buat 2 aja. kali. Kang ada yang buat 2-3 kali, Kang macam mana? Buang kita nama yang kali yang kedua. Kita tengok mana markah yang paling rendah. Okey, baik. Kan ni. Okey. Untuk itu cikgu telah siapkan sebenarnya satu set soalan. Satu set soalan. Kena ingat tarikh tamadun ke cikgu untuk exam? Tak perlu ingat kita tamadun apa cikgu? Kita adalah tamadun, kita sekarang ni adalah tamadun ataupun kita kata sebagai zaman moden. Tamadun zaman moden. Kita sekarang ni let's get. Dan kita sekarang apa Okey, nama tulisan kita sekarang ni. Tulisan kita adalah tulisan Melayu. Bukan. Nama tulisan yang kita buat sekarang ini adalah tulisan Rumi. Yang kita tulis ni ABC ni itu adalah tulisan Rumi. Tulisan Rumi dan juga kalau tulisan yang tu satu lagi Jawi lah. Tapi kalau dalam bahasa Inggeris kita katakan sebagai tulisan Romawi lah. Romawi ataupun tulisan Rumi. Jadi ABC ni tulisan Rumi. Digunakan di seluruh dunia. Tapi ada juga seperti Jepun, China, Korea Selatan. Mereka gunakan tulisan kanji. Kena ingat tulisan kanji. Tulisan kanji ni yang bentuk macam tulisan Cina tu lah. Yang macam tu semua kan. Jepun ke ni? Ya, Jepun, China dan juga Korea. Itu bukan bahasa tu. Bahasa kanji, mana ada bahasa kanji? Bukan tulisan. Alfabet dalam Dia tulisan. Dia macam Jawi. Dia macam Jawi yang tu. Yes. So, why not kita orang Malaysia mempelajari dan mengamalkan tulisan Jawi? Barulah kita jadi rakyat Malaysia. Kan? Contoh. Okey, baik. Untuk itu, cikgu nak minta kamu klik pada link yang telah cikgu sediakan, iaitu dalam bentuk Google Form ni, dan juga kamu jawab soalan-soalan di situ. Tulis nama dan juga nama sekolah dan boleh menjawab terus sekarang. Boleh? So dia punya, kejap cikgu nak tengok. Ada tak? So siapa yang ada? Sebab tadi ramai yang baru masuk tadi. Fardi, Maya, Ariana, Said Falik. Faris, Danish. Zaid, Iman, Hakimi. So kita nak lihat. Baik. Soalan tak banyak pun, ada 18 soalan saja. 18 soalan saja. Siapa dapat jawab semua betul, cikgu akan beri hadiah lah. Cikgu nak bagi hadiah lah.
Kan? Ah. Dia nanti kena scamnya. Tak ada scam. Okey. Hadiah tak nak sudah. Tak nak sudah. Kan? Nak jawab macam mana? Jawab je lah. Okey, klik pada cikgu saya salah satu je, bagus. Okey, klik je pada Google Form yang cikgu telah berikan link tadi tu. Okey. Okey. Yang ini. Okey, kemudian jawablah soalan tu. Just klik saja. Kemudian lepas tu submit. Tekan submit ya. Tekan